Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. In batila kana zahuqa. Shadaqallahul 'azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'lamu annahu la ilaha illallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum. Wa kaifa nujaddidu imanana? Qala tasrikul maut wa tilawatul Quran. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nak jadi orang yang bijak. Orang yang bijak. Iaitu orang yang bersifat dengan sifat yang Nabi SAW mempunyai sifat fatanah, sifat bijak. Dan kita umat Nabi ni juga kena sifat kaisah, sifat bijak. Kenapa Nabi bijak? Nabi bijak sebab Nabi pemikiran dia, pengetahuan dia menjangkau jauh, ya, sampai kehidupan akhirat abadan abada selama-lama. Jadi bukanlah satu orang yang bijak kalau dia hanya mampu berfikir hanya setakat habis umurnya sahaja. Apabila habis umurnya, tidak ada lagi apa yang dia nak fikir. Satu orang doktor bukanlah bijak kalau dia hanya fikir setakat hidupnya sahaja dan tidak ada fikirnya, tidak menjangkau selepas daripada dia hidup. Maknanya kehidupan yang hakiki tidak ada dalam pemikirannya. Dia hanya berfikir untuk kehidupan majas. Begitu juga seorang engineer bukanlah satu orang yang bijak. Satu orang arkitek juga bukanlah satu orang yang bijak. Satu orang accountant bukanlah satu orang yang bijak. Cikgu pun bukan orang bijak. Kalaulah fikir hanya setakat kematian sahaja. Orang yang bijak, dia berfikir sampai dia mati dan dia berfikir lagi kehidupan selepas mati. Itulah Nabi SAW ialah orang yang bijak. Lalu dia berkata, umat dia yang bijak, umat Nabi yang bijak ialah umat yang sentiasa mengingati maut. Kenapa dia bijak? Bijak di sini hanyalah setakat 60 tahun ataupun 70 tahun. Jarang-jarang 80 tahun. Kadang-kadang jarang-jarang 90 tahun ataupun 100 tahun. Selepas daripada itu, mereka pun tinggal dunia ini. Hilanglah kebijaksanaan. Apalah makna bijak? Apabila satu orang tu hanya berfikir setakat umurnya 60 tahun. Selepas habis umurnya 60 tahun, dia tinggalkan dunia ini dalam kebodohan. Dia tinggal dunia ini dalam kebodohan. Apa nilai kebijaksanaan tu? Apakah keuntungan kebijaksanaannya tu selepas daripada dia mati, kalau dia balik dengan tangan kosong? Itu tidak dinamakan bijak. Nabi SAW beritahu, orang yang bijak itu ialah orang yang sentiasa mengingati mati. Maknanya, dia akan menyambung kebijaksanaannya tu
sampailah kehidupannya di kubur. Antara rajifah dan radifah, tiupan sangkakala yang pertama dan tiupan sangkakala yang kedua, 40,000 tahun lamanya. Sedangkan sehari hidup di dunia, di akhirat, menyamai 1000 tahun kehidupan di dunia ini. Kalaulah seseorang itu mampu hidup di dunia ini 500 tahun, dia hanyalah sekadar setengah hari di akhirat. Apalah makna kebijaksanaan kalau bijak itu hanya sekerat hari, setengah hari, separuh hari. Kalau dia mampu hidup, diberikan hidup oleh Allah sampai 250 tahun, barulah dia hidup hanya 1/4 hari di alam akhirat. Kehidupan di dunia ini hanyalah sekejap, sekadar 2,5 jam kalau berbanding dengan kehidupan di akhirat. Apakah makna bijak kalau sekadar bijak hanya dalam mimpi? Kehidupan ini mimpi sebab dia bukan realiti. Realiti hidup ialah hidup selepas mati. Kalau kita sakit di dunia ini, kesakitan itu hanyalah kesakitan yang sementara. Kesakitan sebagai mimpi. Macam orang sakit dalam mimpi. Apa makna sakit dalam mimpi apabila sudah terjaga? Begitu juga apa makna kesenangan dalam mimpi apabila dia jaga, dia memang orang yang susah. Kan? Apa makna kesihatan dalam mimpi? Kalaulah dia terjaga, dia duduk di dalam wad sakit. Begitulah juga dengan kehidupan di dunia ini, hanyalah mimpi. Apa makna cerdik? Apa makna pintar? Apa makna maju? Kalaulah sekadar untuk bermimpi. Apabila dia mati, barulah terjaga daripada mimpi. Itulah hakikat kehidupan yang sebenar. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang bijak ialah orang yang berjaya semasa hidup di dunia ini. Dia berjaya menghancurkan dunia dan menzahirkan akhirat. Semasa dia hidup di dunia ini, dia berjaya menzahirkan akhirat. Dan dia berjaya menghancurkan dunia ini. Dunia ini hanyalah debu. Walaupun dia bertani. Dia bertani untuk akhirat. Sebab akhirat zahir dalam kehidupan dia. Kalau dia jadi doktor, dia jadi doktor untuk bekalan akhirat. Kalau dia jadi engineer untuk bekalan akhirat. Dalam dia melaksanakan tugas-tugas sebagai seorang engineer, dia nampak bagaimana akhirat itu jelas di depan mata dia. Lalu kerja buat dia untuk keuntungan di alam akhirat. Dia membongkar rahsia ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia melihat dalam ilmu dia itu, dia lihat bagaimana Allah SWT bijak sekali menyusun kehidupan di dunia ini. Allah nak menzahirkan diri dia. Allah nak menzahirkan sifat dia. Allah nak menzahirkan sifat bijak dia. Sifat ilmu Allah SWT yang tidak terbatas. Kata Allah SWT yang bermaksud, kalaulah kamu ambil semua pokok-pokok, ranting-ranting, daun-daun di atas dunia ini untuk kamu jadi pena. Dan ambil seluruh 7 lautan dunia ini untuk jadi dakwat. Kamu nak tulis ilmu Allah, kebijaksanaan Allah. Kering ke-7 lautan tu tak habis lagi kamu nak menulis ilmu Allah. Kalau ditambah lagi 7 lautan lagi pun, kamu tidak dapat menulis sepenuhnya ilmu yang dikuasai oleh Allah SWT. Begitu luas, tidak berdasar dan tidak terbatas.
Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah SWT, maksud kita belajar kitab hikam ialah kita nak melenyapkan makhluk untuk menzahirkan Allah. Nak gaibkan makhluk ni. Kan? Makhluk tu kita nak gaibkan, yang kita nak zahirkan ialah Allah. Kita akan lihat Allah di mana-mana. Kan? Apabila pandang saja langit, lihat kudrat Allah. Lihat iradat Allah. Lihat ilmu Allah. Yang begitu sempurna. Di mana saja yang kita lihat, di situ terpampar dengan jelas akan sifat kudrat Allah. Af'al Allah. Allah yang bersifat jalal. Allah yang bersifat jamal. Jalal, perkasa. Apabila lihat angin yang bertiup sepoi-sepoi bahasa, kita lihat sifat lembut Allah, sifat latif Allah. Apabila kita lihat angin ribut taufan yang mematah pokok-pokok, yang mencabut rumah-rumah, kita melihat sifat qahar Allah. Tidak ada yang lain pada alam ini melainkan untuk menzahirkan sifat Allah supaya kita kenal Allah. Walaupun kita tidak nampak zat Allah, seakan-akan kita nampak zat Allah melalui sifat Allah SWT. Kata Nabi, anta abudallah ka'annaka tarah. Bila kamu menjadi hamba Allah, beribadat kepada Allah, seolah-olah kamu nampak Allah. Macam kita lihat diri kita. Apabila kita berjalan, kudrat daripada mana? Apabila kita bercakap, kalam daripada mana? Kita tahu, walaupun kita tidak nampak roh, kita seakan-akan nampak roh. Apabila kita lihat, kita bergerak. Apabila kita lihat, kita bercakap. Kita melihat, kita mendengar. Kita boleh makan, kita boleh minum, kita boleh buat itu, kita boleh buat ini. Semuanya itu adalah kerja buat roh. Walaupun roh kita tidak nampak, tetapi melalui penzahiran sifat roh di atas badan kita, kita yakin dengan sebenar-benar yakin bahawa roh ada dalam tubuh kita. Jika tidak ada roh, maka pasti tubuh kita tidak bergerak. Mata kita ada, tapi tak boleh melihat. Telinga kita ada, tapi tak boleh mendengar. Lidah kita ada, tapi tak boleh bercakap. Sendi kita ada, tapi tak boleh bergerak. Jantung kita ada, tapi tak boleh berdenyut. Darah kita ada, tapi tidak mengalir. Saraf kita ada, tapi tak boleh bergerak. Semua gerakan ini disebabkan ada satu makhluk yang terlalu seni bernama roh. Begitu juga dengan alam ini. Alam ini tak mungkin bergerak. Alam ini tak mungkin menuju ke sesuatu tempat, melainkan dengan kudrat dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kejayaan orang yang belajar kitab hikam ini apabila dia dapat menzahirkan Allah dan melenyapkan makhluk, supaya di mana saja dia pergi, dia nampak Allah. Dia pandang kiri, pandang kanan, dia nampak wajah Allah. Wajah tu maknanya sifat. Fa'inama tawallu fasama wajh Allah. Mana saja kamu berpaling, kamu akan nampak sifat Allah Subhanahu wa taala. Kamu akan nampak sifat kudrat. Tak mungkin matahari bergerak tanpa dikudratkan oleh Allah. Tak mungkin air sungai mengalir daripada hulu ke muara tanpa kudrat Allah, tanpa iradat Allah, tanpa ilmu Allah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita mendengar kitab ini juga, kita nak hancurkan dunia untuk zahirkan akhirat. Melalui amalan dunia kita, supaya kita nampak akhirat. Melalui kerja kita. Kerja buat kita kerja buat dengan betul, supaya kerja buat itu mendapat keuntungan dan pahala di alam akhirat.
Begitulah para sahabat Nabi radhiyallahu ajma'in. Mereka orang bertani, tetapi pertanian mereka sampai ke akhirat. Mereka berniaga, tapi perniagaan mereka sampai ke akhirat. Mereka juga menternak, tapi penternakan mereka sampai ke akhirat. Apa saja kerja buat yang dibuat oleh para sahabat, sama ada mereka bertani, sama ada mereka berniaga, sama ada mereka menternak, sama ada mereka makan gaji, semua aktiviti mereka itu sampai ke akhirat. Sebab mereka nampak akhirat. Mereka dah hancurkan dunia ini, di depan mereka hanyalah akhirat. Jadi mereka buat sesuatu untuk jadikan dunia ini adalah jambatan untuk pergi ke akhirat. Supaya dengan kita belajar kita hikam, hancurlah yang batil. Hancurlah syirik. Hancurlah syahwat. Hancurlah hawa. Keinginan nafsu. Syahwat, kemahuan nafsu. Kan? Lahirlah hubujah, hubur riasah. Hancurlah hubujah, cintakan glamour. Hubur riasah, cintakan nak jadi kepala orang. Gila nak jadi kepala orang. Nak jadi ketua, kan? Hubur mal, mabuk harta sampai tak kenal perintah Allah, sampai melengah-lengahkan perintah Allah dan sebagainya. Yang nak ditegakkan ialah tauhid. Yang nak ditegakkan ialah ma'rifah. Musyahadah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita sama-sama lihat ujaran yang ke-145. Dalam ujaran ini, Syekh Ata'illah memberitahu kita, saya minta maaf banyak-banyak sebab saya bukan orang yang begitu mahir untuk memahami perkataan yang tinggi-tinggi. Hanya sekadar sekadar bermuzakarah dengan tuan-tuan saja. Man akramaka innama akrama fika jamila sitrih. Man akramaka innama akrama fika jamila sitrih. Falhamdu liman sataraka laisal hamdu liman akramaka wa syukrak. Syekh Ata'illah berkata, insya-Allah, maknanya man akramaka, sesiapa yang memuliakan engkau, innama akrama fika jamilus sitrah, sesungguhnya dia memuliakan pada engkau kerana cantiknya tutupan Allah. Kalaulah orang menghormati kita, kalau orang memuliakan kita, kalau orang bersopan santun dengan kita, itu maknanya dia memuliakan cantiknya Allah tutup keburukan kita pada orang itu, sehingga dia tidak melihat hakikat sebenar pada diri kita. Jadi Allah tutup elok-elok, Allah bagi nampak sifat-sifat yang cantik. Sifat-sifat yang cantik itu sifat-sifat Allah. Sifat-sifat yang buruk itu sifat kita. Kita makhluk yang lemah. Kita makhluk yang hina-dina. Kita makhluk yang rendah. Kita dijadikan daripada sifat-sifat yang rendah. Daripada air mani, daripada tanah yang berbau, min hamain masnun, min sosol, macam-macam Allah SWT sebut, min tin, min turab, macam-macam. Jadi begitu warna tanah, keadaan tanah yang berbau, keadaan tanah yang berselut dan sebagainya. Kita penuh dengan sifat kehinaan dalam diri kita.
Ada sifat-sifat hina, sifat-sifat ujub, sifat-sifat riak, sifat-sifat takabur, ya. Sifat-sifat yang rendah, sifat-sifat syahwat, inginkan keinginan nafsu yang rendah seperti sifat-sifat kebinatangan, dan adanya sifat hawa, sifat-sifat keiblisan, ingin kemahsuran, ingin dikenali, ingin populariti dan sebagainya. Semua sifat-sifat rendah tu, sifat-sifat kebinatangan itu adalah menjadi sifat kita. Sifat-sifat keiblisan ada pada kita. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tutup semuanya tu. Sehingga orang nampak kita ni nampak di depan manusia begitu cantik, begitu elok, sempurna. Lalu orang memuliakan kita, memuji kita, menghormati kita, menyanjung kita. Jadi kata Syekh Ta'ala, man akramaka. Kalaulah ada orang yang memuliakan engkau, innama akrama fika jamil sitrah. Maka sesungguhnya kemuliaan yang manusia beri pada kita itu disebabkan pada kita itu adanya tutupan yang cantik daripada Allah. Allah selimutkan sifat-sifat buruk kita tu dengan selimut yang cantik, dengan selimut yang mengembirakan orang, dengan selimut yang menyebabkan orang melihat kita itu cantik, macam mayat, kan? Mayat berbau. Mayat itu ada sifat-sifat yang sifat mayat, kan? Tetapi bila ditudung dengan kain, di atas keranda itu ditutup dengan kain batik yang cantik ke, kain-kain yang cantik ke, kita lihat mayat itu cantik. Tetapi mayat itu bila tidak ada lagi roh, sudah adalah sifat-sifat buruk mayat itu. Falhamdu liman sataraka. Maka hendaklah kamu memuji kepada yang menutup engkau. Laisa hamdu liman akramaka wa syukraka. Bukanlah kamu nak memuji kepada bukanlah pada orang yang memuji dan berterima kasih kepada kamu. Bukan kamu nak puji orang tu, tidak. Jadi bila orang menghormati kita, kita lihatlah kepada Allah. Berterima kasihlah kepada Allah. Bersyukurlah kepada Allah. Kan? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat Rahmannya, dengan sifat Rahimnya, dengan sifat jamalnya, dia tutup kita dengan baik sehingga orang lihat kita itu baik. Jadi Syekh Ata'illah nak beritahu kita bahawa kita jangan perasan, jangan perasan apabila orang memuji kita, oh kamu cantik, kamu pandai, kamu bijak, kamu bersopan santun dan sebagainya. Segala puji-pujian menandakan kemuliaan orang terhadap kita, kita kena ingat apa kata Syekh Ata'illah. Syekh Ata'illah kata itu kerana cantiknya penutup yang Allah tutupkan kita dengan sifat-sifat yang baik. Sehingga sifat-sifat buruk kita tak terserlah. Kalaulah ada sifat-sifat buruk terserlah, tak ditutup oleh Allah, maka orang akan lari pada kita. Orang mengeji kita, orang mengejek kita. Falhamdu, maka hendaklah kamu puji. Liman sataraka, kepada orang, pada dia yang menutup engkau, iaitu Allah. Laisal hamdu, bukan nak puji. Liman akramaka wa syukraka, kepada orang yang memuliakan engkau dan orang yang
berterima kasih kepada engkau. Tiap orang, huraian di bawah tu, tiap orang pasti ada celah dan keburukannya yang andainya diketahui oleh orang lain, pasti akan membenci dan tidak suka kepadanya. Tetapi yang menyebabkan adanya orang yang memuji dan menghormati padanya bukan semata-mata kerana kebaikannya, tetapi kerana Allah tutup keburukan dan cacat celah yang ada padanya. Kan? Kadang-kadang kita berpura-pura baik. Kadang-kadang dalam kebaikan itu ada maksud peribadi. Kadang-kadang kita buat baik tu kerana nak cover sesuatu keburukan yang ada pada kita. Jadi penuh dengan muslihat yang buruk yang ada pada kita. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tutup. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala tak suka kita menceritakan keburukan diri kita. Keburukan pengalaman kita. Keburukan kisah lampau kita. Kerana Allah sudah tutup. Bila Allah dah tutup, jangan kita buka lagi. Tidak adalah perkara yang Allah benci, ialah apabila setelah Allah tutup aib, kita buka. Orang Melayu dulu kata, membuka pekung di dada. Kan? Pekung tu perkara yang busuk, lalu kita buka. Jangan buka celah kita. Jangan buka aib kita. Jangan buka keburukan kita di hadapan orang tanpa sebab. Kecuali untuk pendidikan dan untuk pengadilan. Kecuali di mahkamah kerana untuk diadili. Ataupun di hadapan guru-guru yang mursyid, yang nak membimbing kita, yang nak mentazkiyah kita, yang nak mentarbiah kita. Kan? Kalau ke situ tak mengapa. Kalau kita nak ceritakan keburukan juga, kita cerita keburukan di tengah malam, mengadu pada Allah. Wahai Allah, saya banyak sifat buruk. Wahai Allah, saya banyak sifat lemah. Kalau engkau tidak maafkan, kalau engkau tidak ampunkan, nescaya binasalah saya apabila saya mati nanti. Wahai Allah, setelah kamu ampunkan dosa saya, kamu tutuplah aib saya di waktu siang nanti di hadapan manusia. Tutuplah dan juga tutuplah aib saya di pada masa nanti. Sehingga orang melihat wajarlah saya memasuki surga dengan rahmatmu, dengan keadilanmu di atas tutupanmu di alam akhirat, dan kamu tutup di dunia dan kamu tutup di akhirat sehingga orang lihat wajar saya dimasukkan dalam surgamu. Kan? Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, di sinilah kita lihat, nak nampak Allah, zahir Allah di hadapan mata kita. Tujuan kita ikam, dia nak suruh nampak Allah. Jangan nampak makhluk. Kalau nampak makhluk, maka iman kita pun jadi lemah. Iman kita jadi rosak. Amal kita pun akan rendah mutunya. Tetapi jika kita nampak Allah, kita ma'rifatullah, iman kita akan meningkat, amal kita akan jadi baik. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, bukan semata-mata kerana kebaikannya, tetapi kerana Allah menutup keburukan dan kecacatannya. Maka pujian itu harus kembali kepada Allah yang menutup aib, yang menutup keburukan. Bukan kepada orang yang tidak mengetahui keburukan kita. Tiap orang pasti mempunyai ciri-ciri dan kekurangan-kekurangan yang ia malu jika diketahui oleh orang lain. Karena itu,
jika terjadi ada orang memuji kepadanya, tidak lain kerana indahnya tutupan yang ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada dirinya, sehingga seluruh celah, kekurangan, aib dan terlihat cantik, bagus. Yang dilihat yang baik-baik, yang elok-elok saja, kan? Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, begitulah sifat pemurah Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tertutup celah kekurangannya dan terlihat bagusnya semata-mata. Karena itu wajib ia bersyukur, memuji kepada Allah yang menutupi dan tidak pada manusia yang memujinya, kerana tidak tahu, orang tak tahu kejelekan kita, orang tak tahu keburukan kita, orang tak tahu kekurangan kita, orang tak tahu perangai busuk kita, kan? Kerana Allah tutup. Maka pujilah Allah, muliakanlah Allah, tinggikanlah Allah. Bukan nak memuliakan orang yang memuji kita, bukan nak memuliakan orang yang berterima kasih kepada kita, bukan nak memuliakan orang yang menghormati kita. Kepada mereka itu kita beradab sajalah, kerana Allah perintah kita beradab. Kita ucap terima kasih, kita ucap perkataan-perkataan yang baik-baik, sopan kepada mereka. Tetapi yang sebenar-benar yang kita nak muliakan, yang sebenar-benar kita nak puji, yang sebenar-benar kita nak agungkan ialah Allah. Betapa baiknya kamu Allah, betapa mulianya kamu Allah, betapa agungnya kamu Allah, betapa tingginya sifatmu ya Allah. Aku yang buruk ini, aku yang hina ini, aku yang penuh dengan kekurangan ini, aku yang penuh aib celah ini, aib aku di waktu bersendirian, aib aku di waktu orang ramai, aib aku di waktu dulu, aib aku di waktu sekarang, aib aku yang aku tak tahu, aib aku ketika di malam yang sunyi. Semuanya tu engkau tutup, engkau tak buka. Kalau engkau buka, betapa hinanya aku di dunia ini. Di dunia ini lagi aku sudah hina. Apalagi di akhirat besok. Sehingga orang lihat aku ni tak adil. Allah masukkan aku ke dalam surga. Kerana sifat-sifat buruk aku terbongkar. Tetapi oleh kerana Allah tutup aib di dunia dan Allah tutup lagi aib di akhirat, sehingga orang lihat wajar dia menjadi ahli surga. Wajar ia dimasukkan ke dalam surga. Kalau kita mati, orang pun kata wajar kalau dia dimasukkan ke dalam surga kerana dia orang yang baik, dia orang yang bagus, orang yang sopan santun, orang yang beradab. Mati penuh dengan puji-pujian. Mati penuh dengan sanjung-sanjungan. Kenapa? Kerana sudah lama Allah tutup aib kita. Daripada awal sampailah kita mati, ditutup lagi. Dan sampai di akhirat, daripada masa juga ditutup. Dibicarakan secara eksklusif, iaitu tak didedahkan kepada orang lain. Antara kita dengan Allah saja di alam akhirat besok, kepada orang ramai ditutup. Macam mahkamah, perbicaraan di dalam kamar, kan? Tak berbicara di tempat awam. Jadi semua aib kita tak diketahui oleh orang, melainkan Allah dengan kita saja. Dan ditutup, orang pun memuji-muji, oh dia ahli surga, oh dia ahli wali Allah, oh dia da'i Allah, oh dia ulama yang begitu bersopan santun dan sebagainya. Semuanya itu disebabkan oleh cantiknya, jamilah
sitrih, cantiknya tutupan Allah, pika, pada engkau. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita pergi ke ujaran yang ke-146. Ujaran yang ke-146 kata Syekh At-Ta'illah, insya-Allah saya cuba dengan ilmu saya yang sangat kurang ini, kita sama-sama lihat. Ma sahibaka illa ma sahibak wa huwa bi aibika alim. Ma sahibaka. Sahibaka tu sahabat lah. Kan dah jadi Melayu pun. Wa huwa bi aibika alim. Aib tu kita pun dah tahu dah. Aib tu. Wa huwa bi aibika alim. Dan dia dengan aib engkau sangat mengetahui. Nah. Ma sahibaka. Tak layak ataupun bukanlah sebenar-benar sahabat engkau. Tak sepatutnya kita bersahabat illa kecuali man sahibaka, kecuali sahabat orang bersahabat dengan engkau dan dia tahu aib engkau, dia sangat tahu aib engkau, tetapi dia tetap juga nak jadikan kita sahabatnya. Itulah dipanggil sahabat sejati. Kata Syekh At-Ta'illah, hakikat sahabat itu ialah bukanlah orang yang berbuat baik dengan kita, bukanlah orang yang datang kepada kita dengan rupa yang baik, dengan bersahabat dengan kita kerana disangkanya kita ini orang baik. Dia bersahabat dengan kita kerana disangkanya kita ni orang mulia. Dia bersahabat dengan kita kerana disangkanya kita ni orang yang sopan santun. Kata Syekh At-Ta'illah, sahabat yang hakiki ialah dia tetap juga bersahabat dengan engkau walaupun dia tahu pada engkau banyak aib, banyak kekurangan, banyak kelemahan, banyak kehinaan. Dah tahu pun engkau tu banyak hina, banyak lemah, banyak kurang, banyak aibnya. Tetapi dia tetap ingin bersahabat dengan engkau. Itulah sahabat yang hakiki. Walaisa zalika illa maulakal karim. Dan bukanlah yang demikian melainkan maula engkau, iaitu Tuhan engkau yang maha mulia. Tidak ada lagi sahabat yang sejati yang ingin bersahabat dengan engkau walaupun dia tahu aib engkau, melainkan Tuhan engkau yang maha mulia. Tuhan yang maha mulia, Allah yang maha izzah, yang maha mulia, yang maha perkasa, tetap juga ingin menerima engkau sebagai sahabatnya. Walau dia tahu engkau curang, walau dia tahu engkau berdosa, walau dia tahu engkau melampaui batas, walaupun dia tahu engkau mendurhaka, bila engkau kembali kepada dia dan ingin bertaubat, ingin tinggalkan perbuatan-perbuatan lalu, semua aib-aib engkau itu tak dipedulikannya. Dia tetap ambil engkau untuk jadi sahabat. Kan? Macamlah kita dengar bagaimana Allah datang ambil satu orang pelacur yang hidupnya penuh aib, kan? Tetapi apabila dia insaf, kan, dia merasa hina, lalu dia memberi minum kepada anjing. Dia kata, wahai anjing, kamu lebih mulia daripada aku. Kotoran kamu, najis kamu boleh dibasuh dengan 7 air. Satu daripadanya air tanah. Hilanglah kekotoran kamu. Tapi kotornya jiwaku, kotornya pemikiran aku, kotornya perbuatan aku yang mendapat rezeki dengan cara kotor, hidup dalam lembah kekotoran. Engkau lebih mulia.
Jadi engkaulah yang layak minum air, lebih layak daripada aku. Engkau minum dulu, kemudian barulah aku minum. Kerana engkau lebih mulia daripada aku. Jadi Allah ambil dia jadi orang yang sahabat. Lalu dia masukkan ke dalam surga. Di surga nanti Allah akan menziarahi semua ahli-ahli surga. Tak kira dia bekas perompak, dia bekas pembunuh, Allah akan santuni mereka dalam surga besok. Begitu juga dengan seorang pembunuh. Walaupun sudah membunuh 99 orang, termasuklah alim ulama. Dibunuhnya 99 orang. Tapi Allah SWT tetap juga menerima mereka. Kata Syekh Athaillah, walaisa zalik, bukanlah, tidak adalah yang sedemikian, orang yang sanggup berkawan dengan kita, walaupun dia tahu kita hina, walaupun dia tahu kita aib, kalau kita berkawan dengan dia, akan menjatuhkan imej dia. Orang tak akan berkawan dengan orang buruk-buruk. Orang tak akan berkawan dengan orang hina-hina. Kan? Kerana akan menjatuhkan aib dia. Akan menjatuhkan reputasi dia. Tetapi Allah SWT tidak. Khairum min tashabu man yatlubuka. Lebih baik daripada orang yang bersahabat dengan engkau yang inginkan sesuatu daripada engkau. Yang ingin mendapat manfaat daripada man yatlubuka, dia menuntut sesuatu yang memberi faedah kepada dia. Kalau orang manusia biasa ni, tentulah dia bersahabat, dia nak dapat manfaat daripada hasil persahabatannya. La li syai'in ya'udu minka ilaih. Kata Syekh Athaillah, bukanlah kerana sesuatu kepentingan yang diharapkan daripadamu untuk dirinya. Sebaik-baik sahabatmu ialah yang selalu memperhatikan kepentinganmu. Bukan kerana sesuatu kepentingan yang diharap daripadamu untuk dirinya. Laisa khairu man tashabu man yatlub yatlubuk. Lebih baik daripada orang yang bersahabat daripada engkau untuk mencari kepentingan dirinya. Tetapi Allah SWT la li syai'in ya'udu minka ilai. Dia tidak mencari kepentingan dia, kepentingan diri Allah. Sebab Allah tu maha kaya, Allah tu maha cukup. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah SWT, dan yang demikian itu juga tidak ada kecuali Allah sendiri, tiada yang lain-lain. Sedangkan ayah dan ibu pun masih juga ada kepentingan-kepentingan dan pengharapan-pengharapan daripadamu. Walaupun dia seorang ayah, seorang ibu, juga nak sesuatu daripada kamu. Tetapi Allah SWT tidak mahu apa-apa manfaat daripada kamu. Dia menjadikan sahabat yang sejati. Dia kata, kalaulah manusia ni, termasuklah ayahmu sendiri, ibumu sendiri, tetap nak dapat kepentingan peribadi daripadamu. Nak suruh nama dia mulia, nak suruh nama dia dijaga dan sebagainya. Sedangkan di dunia tidak ada manusia yang kasih sayang kepadamu sebagaimana ayah dan ibu. Demikian pula masih tidak sunyi daripada harapan dan kepentingan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala yang menerimamu seadanya tanpa mengharapkan apa-apa kepentingan peribadi. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, inilah hikam. Hikam ini nak suruh kita nampak Allah. Nak suruh kita nampak kebaikan Allah. Nak suruh kita nampak keagungan Allah. Nak suruh kita nampak kemuliaan Allah. Nak suruh kita nampak kebesaran Allah. Kerana apabila kita beribadah, kita hanya tumpuan kita, fokus kita hanya kepada Allah, tidak ada yang lain. Kalaulah orang lihat filem Hindustan ke
drama-drama yang menarik ke, sampai dia masak nasi hangit ataupun dia goreng ikan jadi hangus, ataupun dia bakar kek jadi hangus. Kenapa? Kerana begitu fokus sekali dia terhadap drama atau cerita-cerita yang dia lihat. Tetapi apabila dia berhadapan dengan Allah dalam sembahyang, dia lalai ke sana kemari. Kan? Dia tidak begitu fokus. Tak ada orang yang sembahyang fokus macam para sahabat. Sehingga dicabutkan pedang sekalipun tidak sedar. Rumah dia terbakar pun dia tak sedar. Anak dia dibelit ular pun dia tak sedar. Kerana begitu asyik sekali memberi tumpuan kepada Allah dan bacaan-bacaan dalam sembahyang yang ditujukan kepada Allah. Tidak ada lagi yang menarik. Tidak ada lagi yang menarik perhatiannya kecuali Allah dan perkataan-perkataan yang ditujukan kepada Allah sehinggalah ke selesai solat. Itulah pentingnya kita dengar ujaran alim ulama untuk memperbaiki sifat kehambaan kita kepada Allah, terutamanya ketika sembahyang, terutamanya ketika kita baca Quran, terutamanya ketika kita berzikir, terutamanya ketika kita beribadat malam. Hanya tumpukan diri kita kepada Allah apabila kita mendengar ujaran-ujaran orang yang dekat dengan Allah. Kan? Wattabi' man unibba ilayya. Hendaklah kamu ikut cara hidup orang yang kembali kepadaku, iaitu orang yang soleh, orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam, dan kita ke sesi muzakarah. Ya, ada tak? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi dalam tazkirah Ustaz ada menyatakan tentang kehidupan di dunia ini hanyalah sangat seketika, dan dunia ini hanyalah umpama mimpi, dunia ini hanyalah umpama debu. Sakit di dunia ini hanyalah umpama mimpi. Susah di dunia hanyalah umpama mimpi, kaya di dunia pun umpama mimpi, bijak dan segalanya hanyalah seperti mimpi dan debu sahaja. Cuma Ustaz, pada kita melalui kehidupan seharian kita ni, kadang-kadang kita menjadikan sesuatu keadaan itu seolah-olahnya macam seperti benda yang sangat sukar yang, ataupun kalau itulah Ustaz, untuk kita lebih melatih diri kita kan, akidah dan sebagainya. Mungkin tak boleh penjelaskan lagi, insyaAllah. Oleh kerana kita apabila kita terlalu obses kepada, ataupun kita panggil kalau kita wajah kita kalau kita menghadap ke timur, tentulah kita rasa jauh dengan barat. Dan kalau wajah kita menghadap ke barat, tentulah kita akan jauh dengan timur. Walaupun timur tu dekat. Timur tu dekat saja, pusing belakang timur, pusing depan barat, ataupun pusing depan timur, pusing belakang barat. Barat dan timur itu hanyalah depan dengan belakang saja, dekat saja. Tetapi oleh kerana obses, kerana terlalu sangat memberi tumpuan, seolah benda-benda itu jauh. Oleh sebab itu, kita kena banyak sekali dengar ujaran-ujaran dan bermujahadah lawan nafsu. Jadi doktor, kita bukanlah nak tinggal mimpi. Tentunya orang yang tidur, tentulah dia bermimpi. Kebanyakan yang bermimpi, sama ada dia sedar tentang mimpi atau tidak, sebab Allah dah angkat dah roh yaqazah dia. Dia dah masuk dia alam lain. Jadi kita memanglah kena berhadapan dengan dunia, tetapi bagaimanakah kita nak melihat dunia itu sebagai satu tempat yang sementara, sebagai satu tempat yang akan hancur? Kita kena banyak bermujahadah dengan nafsu kita, dan juga kita kena banyak duduk dalam majlis-majlis
yang membicarakan tentang ayat-ayat Al-Quran mengenai akhirat dan juga hadis-hadis mengenai akhirat dan bentukkan macam Syekh Ataillah beritahu yang lepas-lepas. Bannerkan satu sahabat, satu kumpulan, satu jemaah yang mana jemaah itu banyak menyedarkan kita tentang akhirat. Itu bukan bermakna kita tak nak kawan dengan orang. Tidak. Dengan orang kita kena kawan. Kita kena berhubung. Sebab sifat kita ini manusia yang bersosial. Tetapi untuk backup, untuk jaga diri kita, kita kena ada satu kumpulan sahabat. Sahabat yang mana apabila kita bercakap dengan dia, kita ingat akhirat. Apabila kita pandang dia, kita ingat akhirat. Bila kita bercakap dengan dia, kita akan rasa kebesaran Allah, kehebatan Allah. Mana katanya, kita kena jaga diri kita ni supaya kita tidak terlara ke arah situ. Kita tetap juga bekerja. Bekerja itu adalah sebahagian daripada hidup kita. Macam juga mimpi. Mimpi itu sebahagian daripada tidur. Macam mana kita nak singkirkan mimpi, sedangkan tidur dengan mimpi itu adalah berkait rapat. Macam juga kehidupan dengan dunia, dia berkait rapat. Tetapi bagaimana kita nak pandang benda tu remeh. Yang utama adalah akhirat. Remeh tu bukan bermakna kita tidak buat bersungguh-sungguh. Tetapi kita buat sesuatu benda itu dengan hati kita, fokus kita, tawajuh kita kepada akhirat. Macam Nabi SAW menasihati para sahabat. Kan? Apabila mereka pergi menanam. Apabila Nabi tengok sahabat itu asyik benar dengan menanam pokok. Nabi pergi. Nabi tak kata larang. Nabi tak larang dia jangan menanam banyak-banyak sangat. Tak ada. Nabi cakap, maka apa yang kamu buat Abu Hurairah? Nabi tahu dia menanam. Tapi Nabi nak ajar sesuatu. Kata Abu Hurairah, saya menanam satu pokok ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, wahai Abu Hurairah, alangkah baiknya kalau kamu menanam di surga. Macam mana? Ya Rasulullah, sambil kamu menanam itu, kamu sebut subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kamu dah tanam dua benda. Satu, kamu tanam pokok di dunia. Dan satu lagi, kamu tanam pokok di akhirat. Satu kumpulan sahabat balik daripada jihad. Perang, jihad. Mereka mendapat keuntungan daripada hasil jihad itu. Harta ghanimah. Ada satu orang sahabat ini dengan begitu gembira sekali berjumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, jihad sekali ini, jihad yang menguntungkan lebih daripada jihad saya yang sebelum-sebelumnya. Bagaimana boleh jadi begitu? Kata Nabi. Sebab harta rampasan saya jual. Dan duit yang saya dapat tu saya beli pula harta yang lain. Kemudian saya jual balik. Kemudian saya beli balik. Jual balik. Sehingga saya dapat untung yang banyak lebih daripada rakan-rakan yang lain. Berapa untung kamu? Dia kata saya dapat 300 rupiah perak. Kata Nabi, mau tak kamu tahu satu benda yang lebih besar untung daripada itu dengan masa yang sekejap. Apa dia ya Rasulullah? 2 rakaat solat sunat selepas solat fardu. Tapi bukan Nabi melarang dia berjual beli. Bukan Nabi melarang dia supaya jangan jual, jangan beli. Tidak. Tapi Nabi nak semasa dia melakukan sesuatu aktiviti dunia, jiwa dia, pemikiran dia tertuju ke akhirat. Boleh tangkap. Ya Allah, Ustaz. Ustaz. Ada tak lagi? Ustaz, lagi satu Ustaz. Tadi kan macam bila Ujaran 146 ni kan berkenaan dengan sahabat. Macam kita yang di akhir tu kecuali apabila kita macam mana kita nak decide ataupun kita nak sedar yang persahabatan tu kita nampak ada kepentingan-kepentingan tertentu yang
Memang sifat nafsu, Puan Doktor kan. Memang sifat nafsu tu dia mencari kepentingan kan. Walau sebaik mana pun dia. Kadang-kadang kita macam ni. Bila tak ada apa-apa kritikal, tak ada apa-apa sesuatu yang kita panggil kritikal, kita tak nampak maksud tujuan persahabatan. Bila sampai satu-satu kritikal, kita akan lihat benda tak ada maksud pribadi. Contohnya, bila kita buat baik dengan orang tu, kan, tiba-tiba kita susah ataupun kita dihina ataupun kita kita akan lihat dia mulai hambat, dia mulai merenggangkan diri kita, kan. Itu persahabatan dengan makhluk, persahabatan dengan manusia, sebab dia sendiri pun lemah, dia sendiri pun ingin bergantung, dia pun ingin kepentingan peribadi. Jadi di sini Syekh Ata'illah nak beritahu kita, janganlah kita bersahabat dengan orang mengatasi persahabatan kita dengan Allah. Boleh kita bersahabat dengan orang sekadarnya sahaja. Kata ustaz saya, sebaik mana pun kawan kamu, jangan kamu tidur di dalam hatinya. Kan? Jangan kamu tidur di dalam hatinya, takut nanti kamu kecewa. Dia kata. Sebab manusia ni boleh berubah bila-bila masa. Dah sifat pun qalbu. Qalbu tu bahasa Melayunya berbolak-balik, berubah-ubah. Pagi ni dia kata macam ni, petang nanti dia kata macam lain pula. Masa sekarang dia kata begini, masa depan dia kata lain pula. Masa senang dia berkata begini, ketika susah dia kata begini pula. Ketika dia ada manfaat dia kata begini, dia hilang tak dapat manfaat dia kata begini pula. Memang sifat hati itu berubah-ubah. Oleh kerana itu Syekh Ata'illah nak membawa kita supaya kita ikat diri kita dengan Allah dalam setiap masa dan keadaan, dan persahabatan itu hanyalah sekadar tuntutan kehidupan sahaja. Untuk kita berteman, terutamanya dalam sama-sama beramal, sama-sama mengingati Allah, kita cari teman. Tetapi tak boleh lebih daripada kita bertemankan dengan Allah. Nanti kita kecewa. Baik Ustaz, insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Saya ada soalan nak tanya, kalau orang memuji kita, apa jawapan yang terbaik selepas Alhamdulillah? Ya, sebaik-baik puji dalam hadis, sebaik-baik puji ialah Alhamdulillah. Yang sambung-sambung tu, yang panjang-panjang tu untuk menguatkan Alhamdulillah saja. Macam-macam lah dah sambungan Alhamdulillah tu. Alhamdulillah ada nikmat ke, Alhamdulillah atas segala nikmat yang Tuhan bagi ke. Ada macam-macam hadis lah yang menyambung tu. Pilihlah satu yang mana baik-baik. Tetapi cukuplah sekadar Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang mentadbir alam ini, yang mentadbir urusan-urusan alam. Termasuklah kita. Kita pun alam juga. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Jadi kalau kita nak panjangkan Alhamdulillah tu, banyak hadis-hadis yang meriwayatkan. Terutamanya kalau kita dapat buku Al-Azkar. Kan? Al-Azkar, karangan kitab, karangan Imam Nawawi kata silap saya. Banyak sangat cara memuji, cara berselawat, cara bertasbih, macam-macam riwayat, macam-macam cara dan macam-macam riwayat. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kakak nak tanya, kitab yang sekarang kita gunakan tu tajuk dia apa? Pasal apa? Kakak tengok dekatnya Shopee bermacam-macam tak sama. Jadi kakak beli ni satu dia tulis kitab Al-Hikam Jalan Tagu para Perindu Allah. Yang lagi satu Hikam Toko Pulau Manis Terengganu.
Ya. Tapi saya cari di dalamnya tak sama. Ialah sebabnya tu hikam ni diulas oleh berbagai-bagai ulama. Ada yang diulas oleh Tok Kepala Manis, ada yang diulas oleh ni Haji Salim Bahrisi, ada yang diulas oleh banyaklah saya tengok kitab-kitab yang diulas oleh ulama-ulama muktabar. Saya hanya memilih yang ini kerana dia ringkas. Saya tak mau yang panjang-panjang kerana dia lebih ringkas dan lebih padat bagi saya. Cukuplah saya nak memahami ujaran asal dia. Apa yang diujari oleh yang asal tu, apa kata ulama-ulama mengenai ujaran tu secara ringkas. Saya baca kitab Tok Kepala Manis tu, huraiannya panjang. Huraian panjang tu bagus bagi orang yang peringkat permulaan kerana dia menjelaskan dengan detail makna satu-satu ujaran dan dia susun berbeza. Ujaran-ujaran, nombor-nombor ujaran pun dia susun berbeza. Oh. Jadi sini dia cuma sampai memahami rahsia pemberian dan penolakan Allah 103, 104. Ya. Sampai situ. Ya. Yalah, itu sebab itu kita guna buku yang sama supaya kita tidak keliru. Kalau kita nak guna buku Tok Kepala Manis, kita kena guna buku itu saja. Kalau kita nak guna yang ni, kita guna yang ni. Ada 3-4 karangan dan banyak. Saya semak-semak tu di kedai-kedai. Saya pergi di Kuala Lumpur. Saya pergi dekat Masjid India situ. Juga saya pergi di kedai Jafar Awas di Kelantan dan juga ke kedai-kedai kitab. Ada kat Tumpat mana pada kitab. Saya pergi Mesir baru ni pun saya tengok ada kat Arab dia, tapi saya tak begitu mahir dengan Arab yang dalam-dalam tu, saya tak begitu mahir. Dan saya tengok banyak maknanya. Okay. Jadi yang sedang kita pelajari ni, yang ini adalah kitab hikam. Kita dah post pun dalam grup kita itu apa yang kita buat sekarang, apa yang kita belajar sekarang. Jadi kebanyakannya hampir 90% dah tahu kitab apa yang kita gunakan sekarang. Okay. Terima kasih. Ya. Ya, ada lagi tak? Kita ada lebih kurang 10 minit. Untuk rujukan, kita boleh bacalah kitab Tok Kepala Manis. Saya tak ingat apa lagi kitab-kitab yang saya ada tu. Saya pun kena baca banyak kitab juga untuk faham. Sebab perkataannya bagi saya begitu berlapis-lapis dan ringkas tapi padat dan berlapis. Saya perlu bantuan buku-buku lain untuk memahami perkara yang sedang saya bincang ni, dan juga saya perlu berbincang dengan ustaz-ustaz saya. Selama ini saya ada 2-3 orang ustaz dah meninggal. Mereka adalah ulama pondok dan ada pengetua ma'had. Jadi senanglah saya berbincang, tapi sekarang mereka dah meninggal dunia. Jadi saya tengok catatan-catatan lama dan juga saya rujuk buku-buku lain. Maka saya beritahu apa yang setakat yang saya faham. Sebab itulah saya minta pendengar-pendengar semua bukan bergantung kepada apa yang saya jelaskan saja. Pergilah belajar dengan orang lain juga supaya lebih mantap. Jika nampak kekurangan dalam huraian saya, pilihlah yang lebih mantap, pilihlah yang lebih benar, pilihlah yang lebih kita kata lebih tepatlah. Jika saya yang kurang tepat, buangkan yang saya. Jadikanlah saya ini sebagai asas saja ataupun pintu ataupun asas untuk kita mengenali kitab hikam. Ya, ada 10 minit lagi.
Tak ada. Kalau tak ada, saya menganggap mungkinlah dalam anggapan saya, tuan-puan semua dah fahamlah sedikit ujaran kita pada pagi ini. Ujaran yang 140 itu berkaitan dengan jangan kita letakkan pujian itu atas diri kita. Kerana diri kita ni penuh dengan aib, penuh dengan kelemahan. Letaklah pujian itu kepada Allah. Kerana Allah lah yang menutup kelemahan kita sehingga orang dapat lihat kebaikan lalu dia memuji kita. Kan? Dia memuji kita. Satu lagi, jangan kita berterima kasih kepada orang yang memuji kita itu lebih daripada kita berterima kasih kepada Allah. Berterima kasih kepada dia itu adat saja. Tetapi berterima kasih kepada Allah itu hakiki. Kerana Allah yang tutup, patutnya terima kasih itu pada Allah. Oleh kerana dia lihat tutupan itu cantik, dia puji penutup. Bukan dia puji diri kita. Jadi kita terima kasih ke dia sebagai adab dan kita terima kasih kepada Allah sebagai ibadat. Sebagai adab, kita terima kasihlah pada orang yang memuji. Tetapi sebagai ibadat, kita berterima kasihlah kepada Allah. Alhamdulillah. Jadi jika tidak ada apa-apa, kita tamatkan perbincangan kita, tazkirah kita pagi ini. Semoga Allah beri kita banyak manfaat dalam memurnikan ibadat kita kepada Allah SWT. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan juga suratul As. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bulan puasa penat sikit ya, penat sikit ya. Bukan penat, mengantuk. Sebab kita dah ubah daripada kehidupan biasa, kita ubah. Biasa kita hidup di waktu siang. Sekarang ni kita hidup pula di waktu malam. Biasanya malam kita tidur. Jadi Allah nak ubah kebiasaan